الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatidzah, para imam, para bilal, seterusnya para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk kita dapat sama-sama solat maghrib dan insya-Allah solat Isya bentar lagi secara berjemaah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan istiqamah dalam mengerjakan dan berada di dalam majlis kebaikan insya-Allah. Pada malam ini kita menyambung kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam dengan syarah daripada kitab Khasail Nabawi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Qutbul Akhtab Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Malam ni kita akan menyambung hadis yang ke-21 dalam bab ini. Dan pada hadis keseluruhan iaitu 268 buah hadis. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر
wa yunadil munadi qala Ayyub wa urahu qala khafifatain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Hafsah kakakku, iaitu Ummul Mukminin. Umar kata Hafsah ni kakak dia. Ummul Mukminin, ibu segala orang-orang mukmin. Isteri-isteri Nabi ini dikenali sebagai Ummul Mukminin, ibu segala orang-orang mukmin. Lepas Nabi meninggal, tidak dibenarkan pun seorang, walaupun seorang daripada isteri-isteri Nabi ini dikahwini oleh sesiapa. Lepas Nabi meninggal lah. Memberitahu aku, katanya, bahawa apabila tiba fajar, yaitu subuh, pada waktu subuh, dan muazzin menyeru azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan 2 rakaat pendek. Maknanya solat sunat subuh 2 rakaat. Mana maksud pendek itu apa dia? 2 rakaat. Bermakna kalau 2 rakaat ni tempohnya taklah panjang. Lepas tu baru Nabi solat subuh. Maka disyariatkan sunat melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fajar ataupun sebelum solat subuh. Lalu Nabi pun mengkhabarkan bahawa besar ganjaran orang yang melakukan 2 rakaat sebelum solat fajar, sebelum solat subuh. Khafifataini maknanya ringan, 2 rakaat tu ringan. Ada juga yang bermaksud bahawa tempoh iqamah dengan solat subuh tu dia tak panjang. Kita sini berapa minit? Selang 15 minit. Itu antara azan dengan iqamah. Mungkin kalau azan pun sudah makan masa 4 ke 5 minit azan. Bermakna ada 10 minit, sempat lagi lah kita untuk buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kira sedang lah tu. Ada orang tanya baru ni, bila sebut dalam solat sunat rawatib ni, kalau kita melihat dia ada muakkadah dan ghairu muakkadah, yang dituntut dan juga yang tidak dituntut. Antaranya iaitu apabila 2 rakaat sebelum waktu maghrib, 2 rakaat sebelum waktu maghrib ni dia termasuk solat sunat rawatib yang ghairu muakkad. Jadi ulama situ ada kata disunatkan, ada yang pandangan kata tak disunatkan. Namun siapa nak buat, sila. Tak mau buat pun tak apa. Tapi kalau ada pandangan begini dalam soal ma'ruf, dalam soal baiknya, kita ambil pandangan yang memberi pandangan bahawa 2 rakaat sunat, 2 rakaat sebelum maghrib kita buat pun tak rugi. Lain kalau ada perkara yang meragukan antara bolehkah tak boleh, ataupun apa kata, haramkah tak haram. Ada satu isu, mungkin di situ ada khilaf ulama, kata haram, kata tak haram. Ada beberapa isu. Macam juga sebut, minta maaf lah, contoh rokok kan. Ulama kata ada kata haram, ada kata makruh, kan? Jadi mana kita nak ambil?
Nak pegang yang mana? Yalah kalau yang orang hisap rokok tu mesti dah pegang yang makruh kan. Makruh saja begitu, kan? Mesti dah pegang itu. Tapi ada satu kaedah menyebut al-khuruj min al-khilaf mustahab. Khilafna pada hukum, haramkah makruh? Keluar daripada kedua-duanya. Bermakna tak buat selamat. Tak jatuh haram, tak jatuh makruh, apatah lagi haram. Selamat. Tapi kalau perkara tu yang sunatkah ataupun tidak disunatkan, jangan kita tinggal. Kalau tinggal rugi kita. Buat. Kalau ianya bertepatan dengan sunnah, kita dapat pahala. Kalau tak pun tak ada apa-apa, tak apa. Maka bila melihat sedemikian, Nabi bagi petunjuk berkaitan dengan tempoh iqamah dengan azan. Apatah lagi maghrib. Kalau contohnya lah, kalau semua waktu kita telah setkan masa 15 minit antara azan dengan iqamah. Tapi tak boleh semua waktu. Maghrib tu kena singkatkan sikit. Mungkin 15 minit ke 10 minit. Termasuklah azan dan sempat 2 rakaat sebelum maghrib. Sebab maghrib isyak ni dia tempoh dia singkat. Tambah kita kalau ada kuliah maghrib lagi, kan? Jadi singkat. Dan kita pula, saya sebut selalu, kita ni pula tidak biasa kalau kuliah-kuliah maghrib dia terlajak. Terlajak sampai setengah jam, 10 minit pun terlajak, risau sudah dia. Ini kadang-kadang terlajak 5 minit, ada saya pergi berkuliah. Suatu tempat, saya biasa kalau kuliah maghrib ni on the spot, masuk isyak berhentilah. Lebih-lebih pun seminit 2. Ada satu tempat tu saya terlajak sikit. Terlajak pun 3 minit je. Masuk 7.37, terlajak 7.40. Bilal ingatkan azan, iqamah terus. Bilal terus qamat. Allah. Terlajak 3 minit je pun. Patutnya boleh lagi azan. Azan ni jangan satu syiar. Itu syiar kita. Kena buat. Hatta kalau kita bermusafir sekalipun, kita solat, contohnya solat di rumah sekalipun, mungkin ada halangan untuk pergi ke masjid, mampu untuk azan sebelum solat, azan dulu. Azan dulu. Azan ni syiar. Atas muka bumi Allah Ta'ala ni sentiasa dilaungi azan 24 jam. Ada orang buat kajian, tengoklah di YouTube. Ataupun perbezaan jam kita dan perbezaan masuknya waktu solat, sebab peredaran bumi mengelilingi matahari, dan begitulah pusingan bumi ini setiap hari yang berkaitan dengan matahari. Semua itu ada hikmah, khususnya berkaitan dengan ibadah kita. Kita tadi masuk 6 berapa maghrib? 6.20. Kita jarang bertengok waktu solatnya kan. Sekali mau tengok Ramadan nanti. Kadang-kadang dengar azan masuk. Itu maknanya kita ni apa dia? Bermakna kita ni soal masuk waktu ni tiada isu. Sebab kita dikelilingi oleh masjid surau, masuk waktunya azan. Maknanya contohnya 6.20 masuk. Selang berapa minit akan ada tempat-tempat pula masuk. Contoh, kalau beza tempat kita ni, kita beza mungkin contohnya lah kan, kita di Sabah ni.
Tawau dengan KK beza lebih kurang dalam 5 minit, 4 minit ataupun 7 minit apa semua. Tapi percayalah tuan-tuan, kalau contohnya Tawau masuk 6.15, 6-10 minit lah contohnya, Allahu Akbar, jadi surat azan semua. Berakhirnya laungan azan di sana tepat masuk di tempat kita pula. Sambung pula Allahu berkenal 20 sini. Habis lebih kurang 5 ke 6 menit, ada pula tempat lain yang masuk waktu ketika ini. Memang azan ini 24 jam. Atas muka bumi 24 jam. Oleh itu azan jangan tinggallah. Walaupun tempoh begitu itu, azan jangan tinggallah. Kalau ada ceramah pun, kalau contohnya ceramah khusus kita jemput mana-mana, kadang penceramah tanya, di sini macam mana? Nak ceramah teruskah ataupun berhenti untuk azan dulu? Kita sepatutnya kena bagi tahu penceramah, Ustaz, kita berhenti azan dulu, lepas tu sambung. Begitu. Syiar itu, syiar kita tu azan ni syiar. Jadi Nabi SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Hafsah, Nabi ini dia mendirikan dua rakaat dalam tempoh yang pendek sebelum melakukan solat subuh. Berhubung dengan solat sunat fajar, banyak hadis menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan rakaatnya. Ringkas, maknanya tidak panjang lah. 2 rakaat sebelum solat fajar. Maknanya sudah masuk waktu subuh, lalu mendirikan 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Lepas tu baru 2 rakaat solat subuh. Maka Nabi tu dia ringkas. Ringkas. Malah ada ulama berkata hanya Fatihah yang harus dibaca tanpa perlu ditambah sebarang surah. Fatihah begitu. Biasa kalau kita solat lepas Fatihah tu bacalah kurang-kurangnya pun inna a'tainakal kautsar ataupun qul huwallahu ahad. Tapi ulama kata maksud pendek tu baca Fatihah saja. Surah tidak payah. Sebenarnya apa yang pasti ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada membaca surah. Nabi buat. Sahih Muslim menukilkan bahawa baginda membaca surah Kafirun dan Al-Ikhlas dalam sunat ini. Surah lain pula disebut dalam pelbagai hadis lain. Baginda ada bersabda, alangkah indahnya kedua surah ini sampai dibaca di dalam solat sunat fajar. Nabi baca caranya suratul Kafirun selepas suratul Fatihah di rakaat pertama solat fajar lah, dan juga rakaat kedua selepas suratul Fatihah suratul Ikhlas. Maknanya ada Nabi tu buat. Jadi boleh buat lah. Saya rasa tak ada isu untuk kita nak melakukan solat sunat fajar. Yang tak bolehnya kenapa? Sebab datang lambat. Kalau datang lambat memang tak boleh lah. Mungkin juga dia datang lambat di rumah dia sudah buat. Ada juga begitu. Buat awal-awal di rumah. Kebetulan pula dia tengok timing ini, tahu dah sempat masuk waktu saja solat sunat 2 rakaat fajar. Di mana? Di rumah. Itu lebih afdal di rumah. Lalu dia nak dapatkan pula pahala, pergi ke masjid, lalu dia solat pula 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid, dapat 2 pahala. Itu dia punya planning begitu. Sebab dia mampu. Aku di rumah aku mampu buat, sempat lagi ni kalau ke masjid. Tapi kalau jauh lah,
Jangan pula mau kejar afdal solat sunat di rumah itu, lalu bekerja di masjid, tidak sempat. Dua-dua dah dapat. Rugi. Baik buat di masjid lah. Datang awal, datang ke masjid, dapatlah untuk kita buat solat sunat di masjid. Orang bilang mau kena pandai lah, kan? Mencari peluang benda yang baik. Kan? Mencari peluang suatu perkara yang baik. Ini orang yang bijak. Mencari peluang suatu perkara yang baik mendatangkan pahala untuk kita. Jarang orang terfikir begitu tu. Buat baik ni bukan banyak perkara yang kita boleh buat baik dan mendatangkan pahala banyak. Tapi bukan senang nak buat kebaikan ni, bukan mudah. Sebab kenapa? Syaitan, iblis sentiasa membisikkan kita dan sentiasa untuk menghalang kita membuat kebaikan. Ini kerja syaitan, iblis. Nak datang ke masjid pun dia bisik lagi. Tak payah kau datang. Dia bilang, kalau kau datang lagi tu, mau dengar ceramah lagi apalah. Dia bisik. Sampai kita tak boleh datang. Masa tu dia ketawa. Oh, berjaya dia kata. Macam juga sedekah. Mungkin tadi kita sudah berniat untuk bersedekah. Iblis syaitan ni sentiasa membisik pada kita. Duit sudah standby ni, sini ni. Mau masuk saja ni. Masuk masjid, mau kasih masuk, keluar kasih masuk. Tapi dia punya bisikan. Tak payah. Nanti lepas bayar ni sehingga jamaah salim. Dia bisik kita tu sampai kita gagal untuk bersedekah. Itulah kadang-kadang benda ni bila kita boleh lawan, dia ada biskuit tu kan, pop masuk jadi tabung. Satu perasaan kita rasa lega kan. Macam terlepas satu perkara yang susah, kita rasa bahagia. Begitu dia. Bahawa kebaikan ni tuan-tuan, perkara kebaikan ni banyak, tapi nak buat tu sentiasa akan dibisik oleh syaitan iblis ni. Habis kuat pun, kalaupun kita mau contoh sedekah, dia bisik lagi. Tadi dia bisik, dia gagal nak tahan kita sedekah dia, kau belanja lepas ni kau mau begini. Sampai kita masuk begitu, dibisiknya lagi supaya ada perasaan riak. Coba kau bangga kau bersedekah, kau bangga. Dia bisik sampai tahap begitu. Ini kerja syaitan iblis. Itulah tuan-tuan, ialah kalau kita berjaya hari itu, maknanya menangislah syaitan iblis ini bila kita sentiasa melakukan kebaikan. Okey, selesai hadis yang ke-21, hadis yang ke-22. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari an Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mihran an Ibni Umar qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 raka'atain qabla az-zuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da al-maghrib wa raka'atain ba'da al-isha. Qala Ibnu Umar haddatsani Hafsah bi raka'atin al-ghada wa lam akun arahuma min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, daku hafal maknanya pada jaga, pelihara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat, maknanya dia jaga apa? Jaga solat 8 rakaat seperti mana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam amalkan. 8 rakaatin. 8 rakaat. Apa dia 8 rakaat tu? 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib, 2
dan 2 rakaat selepas Isya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Hafsah telah khabarkan padaku tentang 2 rakaat fajar yang aku tidak lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dia kata, aku hanya amal pelihara 8 rakaat yang aku tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibnu Umar. Maknanya inilah solat rawatib, solat sunat rawatib. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata demikian kerana tadi dia kata 8 rakaat, dia nampak tak termasuk 2 rakaat sebelum solat fajar subuh lah. Tapi bila kata Hafsah, Hafsah tu maknanya kakak dia beritahu Rasulullah buat 2 rakaat sebelum subuh, bermakna tadi 8 tambah 2 10. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata demikian kerana 2 rakaat fajar itu selalu dibuat di rumah dan waktu itu sukar untuk dilihat. Nabi selalu buat di rumah. Ya, dan Nabi ini dekatnya rumah dia, sebelah aja. Ada ulama berpendapat makna aku tidak lihat dari Rasulullah SAW ialah dia tidak dapat lihat sewaktu Hafsah radhiyallahu anha melihatnya. Beliau hanya berpeluang memerhati sunan baginda SAW pada waktu yang kemudian seperti tersebut dalam beberapa buah hadis. Antara semua sunan itu yang diberatkan ialah sunat fajar. Maknanya 2 rakaat. Yang kata Ibnu Umar ni, aku hanya beramal jaga 8 rakaat yang aku nampak daripada Nabi SAW. Adapun 2 rakaat dia kata aku tak nampak. Tapi bila Hafsah cerita, baru dia buatlah. Maknanya 10 rakaat. Inilah sunat-sunat Nabi ni kan, solat sunat Nabi ni. Disebut rawatib. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat solat sunat rawatib, itu dalam hadis kan, akan dibenakan padanya mahligai dalam syurga. Kita ni kalau untuk masuk dalam syurga pun alhamdulillah dah tu. Syukur dah. Dah lah nikmat dibenau pula mahligai. Agak-agak kalau dunia ni lah sebut mahligai ni macam istana lah. Sebut istana ni pun kita tu bayang macam mana. Kalau kata istana agung tu, jangan kata istana agung, istana TYT pun yang di Sabah ni pun bukan mudah kita nak masuk. Kalau masuk pun mungkin kita akan terpegun. Begini orang kampung lagi masuk ke istana. Tombol tu pemegang tu pun sudah emas. Ini kalau letak tombol di masjid-masjid yang emas, besok hilang lah. Tak ada sudah ni. Jangan kata dalam di luar masjid yang ada tombol emas. Speaker masjid, PA sistem masjid, tabung masjid pun orang pergi curi. Dan tahulah satu viral di sana kan kah? Habis sebuah masjid dipecah masuk, angkut semua PA sistem dia. Tabung pun diangkut semua. Kita pun boleh tahan juga ni isu-isu kita begini ni kan, di sekitar KK ni. Yang lagi dahsyatnya berlaku tu bukan pada bulan Ramadan baru berlaku. 2 hari sebelum raya pergi mencuri. Allah, ni pernah berlaku ada satu surau di Australia. 2 hari sebelum raya. Mungkin dia tahu barangkali orang balik ke raya kan. Dia pun mau beraya juga lah. Habis semua dicuri. Di Pasir Putih, jam digital. Dalam jam digital sekarang. Nanti jam digital tu kan hilang loh. Baru lagi orang infak hilang. Last kali orang grill terus. Yang dia punya jam digital di grill supaya tidak mudah untuk dicuri. Allah tu sebut mahligai dalam syurga.
Kita ni kalau ada rumah pun selesa, alhamdulillah, cukup. Ini bayangkan kalau di syurga adalah nikmat, disediakan mahligai lagi, bertambahlah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala sekalian. Okey, seterusnya hadis yang ke-23. Haddatsana Abu Salama Yahya bin Khalaf qala haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal an Khalid Al-Hadza an Abdullah bin Shaqiq qala Sa'altu Aisyata an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Kana yusalli qabla zuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini wa ba'da al-maghribi rak'ataini wa ba'da al-isya'i rak'ataini wa qabla al-fajri sintaini. Abdullah bin Shaqiq radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkenaan salat nawafil, itu salat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda selalu melakukan 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 rakaat. Apa yang tidak termasuk sini? 2 rakaat sebelum asar ada, tidak kan? Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, tidak kan? Maknanya apa dia? Ini yang disebut sebagai muakkad, sunat rawatib muakkad yang ditunjuk. Selain 2 rakaat sebelum zuhur, rakaat yang disebut itu sama seperti mazhab Hanafi. Bagi mazhab Hanafi, sunat zuhur adalah 4 rakaat. Hal ini telah dibicara dalam hadis, ulasan hadis riwayat Ibnu Umar. Imam Bukhari telah menukil sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar. Bermakna solat itu selalu dilakukan, maka bolehlah dikatakan 2 rakaat ini dikerjakan kerana suatu keperluan. Banyaklah petunjuk-petunjuk daripada Nabi SAW berkaitan dengan solat sunat rawatib ini. Disebut sebagai, inilah ibadah Nabi SAW. Ya Allah, mudah-mudahanlah kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan solat sunat. Kita berazam untuk menyempurnakanlah. Wajib tu tak kisahlah, wajib tu memang kita kena buat. Kita kena buat. Boleh datang solat berjemaah ni, alhamdulillah. Cuma kita kena berazam dan tingkatkan lagi, bukan sekadar solat yang fardu, tetapi dihiasi memperbanyakkan solat-solat sunat. Baru ada kemajuan. Dari tahun lepas lagi kan, mungkin kita berazam macam-macam. Tahun ini kita berazam untuk menjaga solat fardu kita dan memperbanyakkan solat-solat sunat. Sebab orang yang bertakwa itu, dia bukan hanya sekadar menyelesaikan solat fardu. Orang takwa ni, dia juga memperbanyakkan solat sunat. Saya sudah sentuh sebelumnya yang disebut dalam suratul Baqarah itu kan. Siapa dia orang yang bertakwa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. At-taqi, muttaqin. Siapa?
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Okey. Cuba tengok kalimat as-salah. Dan orang bertakwa ni, mereka ini kata apa? Beriman kepada perkara yang ghaib. Dan mereka ini mendirikan solat. Apa yang kita faham mendirikan solat? Coba tengok kalimah dalam Quran. Alif, lam, shad, lam, waw, ta, marbutah. Wa yuqimuna shalah. Dalam ayat dia ada beza tu. Dalam bahasa Arab, kalau as-salah, alif lam, shad lam alif ta bulat marbutah, itu maknanya satu salat, satunya. Kalau zuhur salli sunnat az-zuhri, kan? Usalli salat al-isya. Salat al-isya. Maknanya kalau salat isya, salat isya-nya. Kalau salat zuhur, salat zuhurnya. Yang kedua, kalimah alif lam shad lam waw alif ta, tak panjang tu. As-salat atau orang panggil as-salawat. Itu maknanya banyak tapi khusus. Banyak tapi khusus. Contoh, as-salawatul khams, sembahyang yang 5. Sembahyang yang 5. Yang 5 tu apa dia? 5 waktu. Dia lebih, dia jamak, dia lebih daripada 2. Tapi dia khusus. As-salawatul khams, sembahyang yang 5. Yang 5 subuh sampai isya lah. Tapi dalam ayat Quran ni sebut wa yuqimuna shalah. Alif lam shad lam waw ta marbutah tu. Tak bulat, bukan tak panjang. Mungkin dah tahu lah tuan-tuan terbayangkan dia ini tulisan tu. Ini dalam bahasa Arab tu begitu. As-salah, ini as-salah. Wa yuqimuna shalah. Apa yang Allah nak sebut? Mereka yang mendirikan sembahyang. Ini juga as-salah ini banyak jamak, tapi ghair mahdud, dia tidak terhad. Sembahyang dia tidak terhad. Bermakna apa dia? Fardu dan juga solat sunat. Bermakna ciri-ciri orang bertakwa ni, dia mendirikan solat. Tapi bukan solat fardu saja, itu wajiblah buat. Tapi dia juga memperbanyakkan solat sunat. Ini orang bertakwa. Kan? Agak-agak Ramadan nak masuk ni 20 rakaat kan 8 rakaat kan. Sebab bila kita nak sebut itu orang bertakwa, dia memperbanyakkan solat sunat. Dalam pula apa sebut puasa kan, puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa orang puasa akhir sekali dia akan dianugerahkan takwa. Bila orang puasa, apa tujuannya? Supaya menjadikannya takwa. Puasa itu boleh menjadikan ianya takwa. Tapi puasanya macam mana? Bulan Ramadan tu puasanya macam mana? Itulah Imam Ghazali dia bagi perinci lagi kan. Puasa awam macam mana, puasa khusus macam mana, puasa khusus bil khusus macam mana. Nak supaya kita dapat takwa tu memadai kan? Hanya kita puasa, kita menahan lapar bulan Ramadan daripada terbit fajar sampai dah terbenam matahari.
Memadaikah itu saja? Tak memadai. Kena jaga puasa tu sebenar-benar puasa yang membolehkan layak kita menerima takwa di sisi Allah. Ini kita tak lama sudah ni kan puasaan ni. Kami ujung minggu ni tengok anak bulan sudah ni. Hari-hari tengok bulan untuk Rejab. 1 Rejab tak silap hari Isnin. 2 bulan kita nak bertemu dengan Ramadan. Kita kena study lah, kena bersedia cari ilmu untuk berkaitan dengan puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hanya sekadar itu saja malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat menjawab satu hadis lagi boleh. Mau selesai, dapatlah. Kamu ke depan. Allahumma salli ala sayyidina. Ada soalan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraqna. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terdahulukan membaca tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.